Pujian ni Masya Allah. Allah memuji Nabi Muhammad dalam Al-Quran dengan macam-macam pujian. Rasul suka memuji isterinya. Pujian ini kalau ada dalam keluarga tak jadi riak, takabur, ujub sangat. Puji orang luar barulah orang luar puji kita. Suami puji kita, kadang tu kita rasa macam dia beli. Awak ni isi soleha, isi yang baik. Beli Betul kan? Sebab apa? Pujian bila dalam keluarga, dia akan jadi lebih pada muhasabah. Kemudian kita akan rasa menghargai. Masya Allah. Kadang kita puji anak. Anak saya Atikah. Umi rasa beruntung. Umi syukur dapat anak macam Atikah. Sekali buat ayat tu, dia nangis. Umi, Atikah tahu Atikah bukan anak yang baik. Nanti Atikah akan ubah. Tak, Umi memang puji. Memang Umi cakap. Padahal belum tu kita marah-marah. Memang adalah dia buat silap. Tapi sekali-sekala saya pernah saya marah-marah anak tu kan. Atikah tu lah anak saya yang sulung kan. Saya rasa sangat bersalah, saya tulis surat. Dalam bulan lepas macam tu lah. Tulis surat, Atikah, Umi minta maaf sebab Umi terlebih marah. Umi cuma harapkan Atikah gini-gini dan Umi akan cuba jadi ibu yang baik. Masya Allah. Benda tu kan ibu-ibu sekalian, saya pun selit bawah pintu. Lepas tu saya tengok dia letak atas atas meja dia. Lepas tu pagi esok nangis-nangis minta maaf. Sebenarnya kita kena rendahkan ego kita, minta maaf, lepas tu puji anak kita. Umi rasa bertuah sangat dapat anak macam Imran. Ya ke Umi? Ya ke? Tu yang kecil tu lah. Ya ke? Ya, sebab Imran ni. Okey, Umi janji akan jadi anak yang lagi baik. Pujian. Hargai orang yang membuatkan kita duduk di kursi sekarang ni. Anak-anak kita ni. Sebab mereka selalu maafkan kita, mereka doakan kita. Dan mereka sentiasa memberi harapan, Umi dia akan berubah, ibu dia akan berubah. Ibu dia akan sayang dia. Kita tak nak. Kalau saya cemburu kalau anak saya kata, sukalah cikgu. Saya pernah anak saya belajar di overseas. Saya pelik kenapa dia orang ni nak sangat pergi sekolah. Kalau cuti sekolah tak suka. Ada waktu jumpa dengan guru, sebab saya pernah ikut suami saya belajar. Oh, your kid is very good. Your kid is amazing. Puji. Saya terlopong. Biar betul. Rasa anak kat rumah malas. Anak kat rumah ni, yang sangat bagus. Puji. Saya kata, biar betul anak macam ni. Lepas tu, saya pun kata, ada tak anak saya buat, is budak-budak biasa tak? Tapi dia amazing kid. You don't worry. You have a very good, apa semua on. Saya pun fikir, sebab itu anak saya sangat suka di sekolah. Budak-budak masuk belajar di sana, memang cikgu dia ajar macam tu. Sentiasa puji, sebab itu dia jadi sangat rajin di sekolah. Saya terkejut bila kata, dia very helpful. Dia sangat suka membantu. Kak Umar, dia yang tawarkan bantuan. Rupanya cikgu approach dengan cara pujian. Masya Allah. Nampak tak benda tu? Tuan-tuan puji sikit je isi tuan-tuan. Sedap lah ya Allah. Alhamdulillah, syukur. Saya syukur. Macam formal sangat pun kan. Tapi buatlah cara macam mana. Esok dia akan tambah 2 lauk special. Dia happy sangat. Dia happy. Benda tu free. Pujian ni free. Tak perlu dibayar. Tak berat. Tapi kenapa berat? Allah suka dipuji. Ego dan sebagainya. Masya Allah. Manusia lagi juga suka dipuji. Itu sifat. Bukannya benda yang tak normal is normal. Betul kan? Kita buat kerja berat. Bos kata, good job. Thank you. Very good job. Yang penat tadi tu, berjam-jam tu tiba-tiba hilang penat. Dia basuh pinggan, dia buat bunyi bising. Kan dia tu dentam. Pam. Suami tak reti bahasa. Bersemangat betul isi aku basuh pinggan. Ayah tu memang tak reti bahasa. Bersemangatnya. Basuh pinggan. Menyapu. Bersemangatnya. Padahal tengah marah. Ya Allah, dia ni tak reti. Aku tengah marah. Angkat kaki sikit. Macam tu kan. Tapi kalau suami yang faham bahasa badan, dia akan pergi, dia akan urut sikit belakang, kan? Ataupun awak penat awak ni tinggal bagi saya. Ayat tu berat sikit nak keluar. Awak penat awak penat contoh kan. Urut sikit. Ya Allah, lepuh rasa penat tu. Benda tu free, percuma. Ego je yang menghalang. Syaitan, nafsu menghalang. Ego. Memang kerja dia kot. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebenarnya ni isu-isu apa? Komunikasi, isu ego, isu sombong, isu sedar diri. Rasulullah SAW bila balik rumah, terus isi lengan bantu isi buat kerja. Tuan-tuan, bukan fikir nak rehat, nak minta air ke nak apa.
bila dua-dua buat begitu, dua-dua akan fikir nak buat yang terbaik. Awak nak ayah, awak nak ni, dua-dua menawarkan. Masya Allah. Okey, beberapa tips yang saya sebagai penutup ni, kita tinggal berapa? 5 minit lagi. Ini kena muhasabah pasal telefon. Tangan kita banyak pegang telefon ke banyak pegang anak? Banyak belai suami ke banyak belai telefon? Ke ada orang dia kata satu hari rasa tak bersentuh pun kulit dengan suami. Yelah, bangun, semayang, makan, lepas tu pergi kerja, balik, masak, makan. Tak bila rasa tak bersentuh kot. Lepas tu tidur bantal tengah. Ataupun anak susun kat tengah. Ataupun isteri tertidur depan sofa tengok drama. Bangun-bangun. Ada orang tak ada sentuhan tu. Masya Allah. Sentuh ni kan memang akan menyampaikan, dia akan meleburkan keegoan, akan meleburkan kemarahan. Kadang masa makan sentuh-sentuh, gosok-gosok, geli kan? Baiklah. Sentuhan yang mudah kalau nak buat tips ni, iaitu isteri sikat rambut suami, suami sikat rambut isteri. Dan orang lelaki buat aktiviti ni, sikat rambut anak. Orang lelaki jangan peluk belai anak, betul tak? Saya cakap ni daripada pengalaman klien saya, beberapa orang, dia kata dia ada masalah gap dengan anak. Anak macam ada gap dengan saya, Ustazah. Sekarang ni baru saya sedar. Anak saya macam jauh. Dia orang macam tak selesa nak dekat dengan saya. Dia dengan mak dia je. Kalau saya jalan pun, anak berebut nak pimpin tangan mak. Saya macam dia orang macam kaku. Saya kata kalau encik nak terus belai-belai nanti pelik. Encik start dengan sikat rambut anak je. Sebelum pergi sekolah, walaupun anak sekolah menengah, sekolah rendah, ayah sikat. Anak tu teringat tu dekat sekolah, ayah sikat rambut. Sikat. Dah biasa buat benda tu, Masya Allah, lama-lama anak ni akan cari ayah. Sampailah remaja, sampailah besar, dia ada masalah, dia akan cari ayah. Dia ada isi hati dia nak luar, ada masalah hati, suka orang ke, cari ayah. Sebab bukan sentuhan peluk-peluk cincin sangat pun, ayah sikat rambut. Sebab apa? Dia ada urat-urat, dia ada kepala, lepas tu sentuh kepala. Sambil tu, Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Benda simple je, tapi akan bagi kesan perubahan yang sangat besar. Apatah lagi kalau tuan-tuan sikat rambut isteri. Ya Allah, dah berubah. Ya Allah, kerahnya kepala. Esok saya beli minyak rambut ya. Ya Allah, kutu. Tu lagi dahsyat lah. Ya, dia akan jadi momen yang simple tetapi yang memberi impak yang besar. Sebab ini sunnah Nabi, Sayyidatina Aisyah meminyaki dan menyikat rambut Nabi. Nabi pesan kepada Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, seorang isteri tu bila dia meminyaki, sikat rambut isteri, Masya Allah, maka syurgalah baginya. Soalnya, kalau boleh buat benda tu, kita buat benda yang kecil, masalah-masalah besar tu akan dipulihkan. Kita tak tahu macam mana benda tu boleh settle. Sebab itu suka saya kan, kalau orang datang ada masalah, saya kata tolong jangan fokus pada masalah. Habis tu Ustazah, masalah ni nak kena settle. Ya. Memang masalah apa? Suami pemalas. Anak degil. Okey, masalah-masalah. Ustazah panggil dia orang, Ustazah nasihat gini-gini, mana tahu dia nak berubah. Sekarang puan, pada satu pokok, ada apa? Ada baja, ada racun. Betul kan? Dalam sebuah rumah tangga pun sama. Kalau baja kita tak kuat, racun lebih kuat. Itu ujian tu. Masalah-masalah tu macam racun lah. Tapi sekarang puan fokus pada baja. Apa maksud Ustazah? Puan solat di awal waktu, baca Al-Quran setiap waktu, satu muka surat pun jadilah. Kemudian amalkan zikir-zikir ni. InsyaAllah bila puan buat benda ni, masalah akan settle. Macam mana Ustazah masalah nak settle? Tengok apa yang akan berlaku. Walaupun kita buat rutin tu macam biasa je, kita tak nampak lagi, tapi rahmat Allah mula turun, syaitan jin keluar daripada rumah. Bahkan bila rahmat Allah turun, bersama dengan para malaikat rahmat, binatang-binatang bisa pun boleh keluar. Mungkin sihir ke, gangguan apa-apa orang hantar ke, akan keluar. Subhanallah. Sebab itu ramai orang fokus pada racun, macam mana nak buang racun ni, tapi tak fokus pada baja. Padahal pokok tu jadi kuat sebab baja. Jadi kuat, ujian datang macam mana pun sebab kuat akal dia, jadi dia tetap teguh. Masya Allah. Okey. Tengok.
Ayah bonda bilang aku adalah anak yang paling disayang, tapi mereka masih ada satu baby lagi. Sebab mak ayah banyak pegang telefon hari ni. Sedih kan? Sebab apa? Kalau telefon tu anak pegang jatuh, budak tu memang kena lah. Kan dah cakap jangan pegang telefon ni. Budak tu akan rasa mak lagi sayang telefon daripada dia. Budak dia buat kesimpulan simple je. Sambil taman mainan. Di taman mainan tolonglah telefon tinggal je dalam kereta. Diharamkan. Taman mainan masa untuk anak-anak. Sama juga kedai makan. Kedai makan tuan-tuan turun. Janganlah buat turun telefon. Ini penderaan mental, emosi, semua ni. Tunggulah esok bila dah tua. Kita pergi rumah anak, kita pun duduk. Masa tu tak ada dah anak Facebook, gigi pun dah tak ada kan. Kerja macam mana? Okey, anak sambil tengok telefon. Macam mana ni? Okey mak, mak sekejap ya. Ada hal penting jap. Mak minta maaf. Bayangkan, kecil hati tak kita? Kecil hati. Tapi itu yang kita buat pada anak kita hari ni. Kejap-kejap, Umi ada hajat. Nanti dulu. Mak nak ni, nanti dulu. Na'udzubillah min zalik.